Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang barakah ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada pertemuan yang ringkas ini untuk kita mengisi ataupun sedikit berbincang beberapa perkara yang khususnya berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana seperti kebiasaannya saya akan membahaskan tafsir ataupun tadabbur daripada surah yang kita panggil berada pada juz amma. Jadi pada malam ini kita akan kembali bersiaran ataupun berdiskusi pada pertemuan ini untuk kita menyambung diskusi kita. Saya ingat pada malam ini, kalau tak silap saya dalam catatan saya, kita akan menyambung ataupun kita akan meneruskan perbincangan pada surah yang ke-92 daripada surah ataupun turutan dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Jadi malam ini kita akan menyingkap beberapa ayat daripada surah ini, yang mana surah Al-Lail ini seperti yang apa saya telaah atau saya baca dalam beberapa tafsir, surah Al-Lail ini dia adalah satu surah yang mungkin surah-surah lain pun membicarakan tidaklah jauh atau tidak banyak beza juga dengan konteks ayat ini. Cuma pada surah ini secara jelas Allah Subhanahu wa taala menzahirkan dari sudut penciptaan alam ini keterikatannya dengan kehidupan kita. Maknanya hubung kait segala ciptaan alam ini yang disebutkan dalam ayat dalam surah ini pada beberapa ayat, untuk Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan dengan diri kita atau kehidupan kita dari segi realiti kehidupan. Okey, jadi surah ini hanya lebih kurang ada ataupun ada 21 ayat sahaja, dan ayat-ayatnya pendek-pendek belaka. Mungkin sebahagian tuan-tuan pun ada yang menghafaznya, ataupun anak-anak kita ada yang menghafaznya, dan kita boleh menghafaz ayat ni kalau ada kesempatan, dan kita boleh adakan kesempatan itu di musim-musim PKP, PKPD ni kita berinteraksi ataupun banyak kita kata berhubung dengan Al-Quran. Mungkin ialah kalau duduk di rumah pun bukanlah kata kerja tak ada kan. Maksudnya mungkin sebagian tuan-tuan yang work from home, di rumah pun anak-anak kita sibuk dengan PDPR dan seumpamanya. Cuma mungkin kita tidak begitu sibuk atau tidak begitu membuang masa umpamanya ketika kalau kita menghadap jam dan seumpamanya. Jadi bolehlah kita susun waktu-waktu harian kita itu untuk kita banyakkan ruang dengan Al-Quran. Kalau setiap sebelum waktu normal kita mungkin 15 minit, 10 minit atau setengah jam kan, mungkin kita ada banyak masa sikit dengan Al-Quran. Dengan kita pun tak, kalau di tempat kita masih lagi surau masjid terhad, so kita pun boleh berjemaah di rumah masing-masing, dengan kita juga mengadakan sesi ataupun suasana tadarus Al-Quran bersama keluarga, saling kita berbincang-bincang tentang Al-Quran. Ni adalah satu suasana yang sangat positif yang mungkin kita boleh buat. Bukan mungkin, sebenarnya memang kita boleh buat. Kita tak perlu untuk memulakan dengan begitu bersifat drastik dengan membaca pada kadar yang banyak, satu muka, dua muka, tiga muka, tak perlu. Mungkin kita perlu mulakan hanya dengan setengah muka atau 2-3 ayat. Kita melihat intipati daripada kandungan ayat suci Al-Quran. Jadi menarik untuk malam ni kita bincang beberapa potong ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Lail ini. Saya akan bawakan perbincangan yang santai dan ringkas sahaja.
supaya kita dapat menikmati kelazatan kefahaman daripada ayat suci Al-Quran yang kalau kita nak singkap secara detail memang luas, kerana di sana kalau kita buka Ibnu Kathir, tafsir Al-Qurtubi dan seumpamanya, sangat luas perbincangannya, mendatangkan riwayat-riwayat cerita yang panjang. Tetapi berpadalah untuk pertemuan ringkas ini untuk kita bincang beberapa perkara sahaja, yang mana kita terus melihat pada ayat pertama surah Al-Lail ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang menderang, dan penciptaan lelaki dan perempuan. Sesungguhnya kamu memang berbeza-beza. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Itu maksud mafhum ayat 1 sampai ayat 7 yang saya bacakan tadi. Baik, kita balik pada ayat pertama yang Allah nyatakan bismillahirrahmanirrahim, wal-laili idza yaghsha. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan melakukan sumpahan kepada masa, iaitu lail. Lail ini merujuk kepada waktu malam, seperti sekarang ini, malam. Wal-lail, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam? Dan ajib, satu benda yang menakjubkan yang kita lihat dalam Al-Quran ini, ada beberapa surah atau beberapa ayat yang Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Wal-'asr, memang demi masa, ataupun sebagian mufassirin mengatakan demi waktu asar, tapi tetap merujuk pada masa. Lagi wad-duha, demi waktu duha. Lagi wal-lail yang sekarang kita baca, wan-nahar, demi waktu siang. Semua ini ayat-ayat yang keterikatan sumpahan itu dengan waktu, yang menunjukkan, yang pertama kita faham bahawa yang berhak bersumpah dalam kehidupan ini, dalam alam ini, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang bersumpah dengan makhluk. Adapun kita jika bersumpah dengan bersandar kepada Allah Ta'ala, wallahi wa billahi wa tallahi, kan. Adapun Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluknya, dan Allah Ta'ala tidaklah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang biasa, tapi Allah bersumpah dengan makhluk yang besar, yang memberi isyarat kepada kita, iaitu umpamanya masa. Dan kita tahu perbincangan tentang masa ini sangat-sangat luar biasa apabila buku ataupun tulisan-tulisan daripada cendekiawan, maknanya dikira cerdik pandai di kalangan umat Islam ataupun non-Muslim, yang membahaskan isu masa sangat banyak, menunjukkan persoalan masa ini adalah isu yang besar dalam kehidupan kita. Jangankan kata kita membincangkan soal umur kita, tetapi pada setiap detik waktu yang berlalu itu, jika kita lihat, ia tidak akan mampu untuk dapat diimbau ataupun dapat dikembalikan walau sedetik, walau sesaat, kan. Jadi ini perbahasan masa yang sangat luas lah. Dan pada ayat ini kita lihat Allah Ta'ala menyatakan wal-laili idza yaghsha. Apa yang Allah katakan pada ayat ini adalah merujuk kepada bagaimana demi waktu malam, yang disebut oleh para ulama antaranya perbahasan tentang perihal kehidupan manusia yang berbeza antara urusannya di waktu siang dan malam. Yang mana kalau kita tak lihat secara tabiat, maknanya secara semula jadi kehidupan kita, malam ini secara fitrahnya kita akan berehat. Maknanya malam ni waktu yang dijadikan untuk kita mudah faham tidurlah. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu selimut, maknanya untuk kita berehat.
tanpa menafikan bahawa pada sebahagian keadaan malam juga menjadi waktu sebahagian orang yang mencari rezeki, bekerja dan seumpamanya. Contohnya orang yang kerja guard, orang yang kerja sektor-sektor keselamatan dan sebagainya, kan, yang maknanya kita kata terpaksa mereka itu maksudnya berkhidmat pada waktu malam, atau orang-orang yang kerja di hospital, kerja di kilang-kilang yang kilang sensitif kan kita sebut sekarang ni, tapi maknanya sebahagian keadaan atau sebahagian lapangan menuntut untuk kerja pada waktu malam. Tapi secara tabiatnya manusia bekerja ataupun manusia menggunakan malam adalah waktu untuk berehat. Berehat dalam erti kata itu bukanlah sekadar rehat semata-mata, tapi sebagai mukmin menggunakan rehat itu juga untuk apa dia? Ta'abbud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang bijaksana, yang mukmin, yang benar-benar mengerti keindahan, kepentingan, kehebatan waktu malam ini, dia tidak hanya menggunakan waktu malam itu semata-mata untuk rehat ataupun merebahkan badan di di tilam ataupun di katil semata-mata, tapi dia menggunakan juga sebahagian daripada waktu malam itu untuk dia bermunajat kepada Tuhannya, untuk dia bertafakur, untuk dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan ataupun kemuliaan, keindahan yang wujud pada waktu malam. Allah kata walaili idza yaghsha, yaghsha menunjuk kepada yang menutup. Apabila menutup, yakni idza yaghsha an-nas, idza yaghsha an-nahar, apabila dia menutupi siang, menutupi cahaya yang terang. So malam ini adalah satu kelazatan bagi orang-orang soleh. Mereka menanti waktu malam untuk mereka berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di sana memang wujud hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa kelebihan orang yang berjaga waktu malam, umpamanya disebut bahawa para malaikat turun di waktu malam untuk mendengar rintihan-rintihan hamba-Nya. Dan sekarang ni pun musim-musim Euro kan, orang bangun malam. Sekarang ni pagi ni ada semi-final Euro. Saya sekali terjaga tengok kan, tak tengok jugalah kan, tapi tak ingat lah bila kan. Lepas tu tak terbangun lah. Sebab kita takut bangun waktu tu, lepas tu tengok, lepas tu tidur langsung, kita kata tak dapat orang kata beribadah langsung. Jadi kita nak bangun, biar bangun orang kata betul-betul kita dapat ada ruang untuk kita berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita bangun semata-mata. Tak salah kalau kita memang nak bangun nak tengok bola ke apa, tak salah, tak haram, benda tu harus. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan yang lebih aula, meninggalkan yang wajib. Bangun malam subuh tak solat, bangun malam tak langsung beristighfar ataupun qiyam sujud kepada Allah Taala. Ini satu kerugian lah. Jadi ambil kesempatan, kalau ada di kalangan kita yang bangun waktu malam tengok bola ke, tak ada masalah, tapi gunakan ruang waktu itu juga untuk kita ada waktu kita bermunajat, beristighfar, berdoa kepada Allah Ta'ala, kan itu waktu yang mustajab insya-Allah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wan nahari idza tajalla, selesai malam apabila telah menutupi siang, maka itulah dia kitaran kehidupan kita. Dengan Allah menyatakan apabila dan demi siang idza tajalla. Tajalla maksudnya iaitu memancarkan kembali sinaran mentari, iaitu kembali teranglah. Dan kita tahu bahawa secara fitrah pula siang adalah waktu manusia wantasharu fi masalihim, manusia bertebaran dengan urusan masing-masing. Tapi sekarang ni di musim Covid, of course kita tak bertebaran lah, kita duduk di rumah je. Tapi walaupun duduk di rumah, kita ada urusan-urusan kita masing-masing. Maknanya kita kerja, kita uruskan anak-anak, pembelajaran mereka dan seumpamanya, yang mana waktu siang bukan waktu yang rehat seperti malam tadi. Kalau malam adalah waktu rehat, waktu bermunajat, waktu kita berdamping dengan Allah Ta'ala. Bukanlah menafikan siang tu waktu kita tak boleh berdamping dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh, kita nak sujud. Bahkan wajib kalau solat fardu dan semuanya. Cuma nak gambarkan bahawa siang situasinya berbeza dengan malam. Siang adalah waktu kita merancakkan fizikal kita dengan urusan dunia, yang mana urusan dunia itu adalah perintah Allah Ta'ala juga. Bukan urusan dunia yang melupakan Allah Ta'ala, bukan urusan dunia yang sehingga kita tidak patuh kepada perintah Allah Ta'ala, tapi maksudnya urusan dunia yang
membawa kita kepada menguruskan kehidupan atau masa-masa yang Allah anugerahkan dari segi masa, dari segi tenaga, dari segi buah fikiran dan sebagainya untuk urusan dunia yang membawa kebaikan, manfaat untuk umat sejagat. Okey. Jadi siang adalah waktu manusia bekerja, tak kira lah bekerja dalam konteks hari ni. Kalau mungkin dahulu mungkin orang kerja secara fizikal, pergi membanting tulang di sana sini kan, tapi hari ni orang kerja di office pun kerja, kita kata kerja di rumah pun kerja dengan kemudahan teknologi dan sebagainya. Yang penting kita menguruskan waktu ataupun urusan kita yang di siang hari itu untuk manfaat dunia yang membawa kepada kebaikan dunia akhirat. Baik. Lalu Allah menyambung, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa dia? Khalaqadz dzakara wal unsa, iaitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan lelaki dan wanita. Tengok kehidupan kita. Inilah fitrah kejadian kita, yang mana lelaki dan wanita ini sudah tentu Allah Ta'ala ciptakan apa dia, waja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan manusia dengan berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai keturunan untuk ta'aruf, saling berinteraksi, saling berhubung, saling kita kata di sudut menghubungkan hubungan kemanusiaan di segi perkahwinan dan sebagainya adalah az-zakar wal untha, iaitu lelaki dan perempuan. Ini adalah fitrah. Sebab itu Islam menolak hubungan ataupun kita kata umpamanya hari ni ada LGBT, ada hubungan-hubungan yang bercanggahan dengan fitrah kejadian. Ini terkeluar daripada minhaj Islami, yang mana terkeluar daripada sistem Islam yang menolak urusan yang campur aduk ataupun kita kata dari segi percanggahan dengan fitrah kejadian yang bersifat fitrah. Sebab itu kita perlu faham bahawa orang yang melaungkan slogan kebebasan dan seumpamanya, tetapi kebebasan yang tidak terurus, kebebasan yang bersifat tanpa batasan. Kerana hakikatnya kehidupan kita tidak ada satu kehidupan yang terbatas. Tidak ada satu kehidupan yang tanpa batasan, tanpa had. Semuanya mesti ada batasan. Tidak ada sebab itu kalau kita tengok di negara barat umpamanya yang kononnya ataupun di negara-negara tertentu yang mendakwa freedom of life atau kebebasan yang bersifat mutlak, pasti mereka akan membawa kepada kehancuran. Pasti, itu realitinya. Pasti akan bawa kehancuran. Kalau kita tengok di segi lifestyle orang-orang yang tidak ada unsur iman dalam jiwanya, kehidupan mereka tidak ada langsung bukan di sudut kita kata nilai kehidupan Muslim, tapi sebahagiannya di sudut nilai kehidupan kemanusiaan pun mereka telah lari. Kalau di sebahagian negara bertukar-tukar pasangan, boleh orang yang dah kahwin boleh cari perempuan di luar. Lepas tu hari ini kita tengok kebebasan dari segi menyelesaikan masalah dengan bunuh diri dan sebagainya. Pada sebahagian keadaan sebenarnya itu sangat batil. Walaupun tak dinafikan, saya tidak menyentuh isu COVID hari ini kerana hari ini kita tahu konteksnya berbeza, tapi secara umumnya kalau di barat bukan soal COVID tak COVID, mereka memang begitu kehidupan mereka. Kalau di Jepun kalau tak salah saya, atau di Korea, ada satu taman yang memang diperuntukkan untuk orang bunuh diri. Ini satu sistem yang tu kata tadi, apabila kehidupan telah tergelincir jauh daripada sistem fitrah sebenar, kehidupan rosak. Tapi kita hari ini sangat sedih dan duka cita apabila kita tengok viral di sana sini isu depres atau tekanan kehidupan yang membawa kepada bunuh diri, yang melibatkan kita kata tekanan musim COVID ini. Satu suasana yang amat memilukan lah. Apatah lagi kalau berita itu melibatkan orang Muslim. So timbul banyak persoalan juga yang dibincangkan di peringkat agamawan. Apakah kedudukan mereka ini? So sulit juga nak membahaskan, tapi asasnya tindakan sedemikian bukan tindakan yang dianjurkan oleh agama. Kita betul kita tidak menolak di sudut masalah ataupun tekanan yang dihadapi oleh sebahagian maksudnya masyarakat ini, tetapi kita juga tidak boleh menjadikan dengan membunuh nyawa ataupun
maksudnya bunuh diri itu adalah satu solusi yang dibolehkan ataupun yang boleh ditolak ansur. Tak mungkin, kerana Allah Taala jelas menyatakan wama taqtulu anfusakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu sesekali membunuh nyawa-nyawa kamu, maksudnya jangan bunuh dirilah, kerana sungguhnya Allah sangat sayang kepada kamu. So sebab tu bila kempen umpamanya kempen bendera putih, kempen minta tolong dan seumpamanya, itulah kempen-kempen yang tak dinafikan ada sudut negatifnya, sudut orang kata apa, sensitif ke apa ke macam-macam lah, tapi hakikatnya itu adalah salah satu solusi yang kita kata yang boleh difikirkan secara pantas, secara cepat dapat membantu manusia. Walaupun hari ni kita kata di sudut hari ni banyak pusat-pusat tak kisahlah di peringkat kerajaan ke, di NGO ke yang memang boleh membantu, tapi kadang-kadang ada pihak yang terlepas pandang. So dengan kaedah bendera putih ke bendera biru ke, tak kisahlah merah jambu ke coklat ke, tapi untuk memaklumkan saya memerlukan pertolongan adalah satu perkara yang tidak ada tegahan daripada syarak. Kenapa kita perlu complicatedkan perbincangan itu? Kan, sekadar untuk seorang itu maklumkan saya perlukan bantuan, dah khalas. Dia dah dapat, dia turunkan bendera tu, habis cerita. Tak lebih pada tu pun. Ada orang kata, ustaz, ada orang menangguk di ekro untuk sentimen politik lah, untuk mengganggu ketenteraman. Itu kita tidak nafikan, tapi itu hanya kes-kes kata-kata 10 yang gantung bendera, mungkin 1 atau 2 saja yang buat macam tu, dan kita tak boleh hukum semua. Kerana dalam apa keadaan pun semua perkara kadang-kadang bawa kepada situasi mengambil kesempatan, kan. Jadi hatta agama pun ada orang guna untuk ambil kesempatan. Jadi bukan itu soalnya. Kita berbincang pada asas hukum, yang mana apabila ia dilakukan dengan hajat yang perlu, yang tidak bercanggah dengan syarak. Melainkan kalau dia gantung bendera putih, dia tulis saya nak rokok saja, itu tak boleh lah. Kalau non muslim pilih saya nak arak, itu tak mungkin lah. Tapi kalau satu orang minta tolong, saya dah tak makan, beras tak ada rumah saya, pampers anak saya tak ada, susu, ini adalah satu benda yang saya kira adalah yang perlu sebenarnya dibuat. Dan Alhamdulillah di sebalik itu hikmahnya kita lihat begitu ramai pihak-pihak di segi pihak kerajaan, dan banyaklah masjid, surau, NGO dan sebagainya hari ini telah memperkasakan suasana bantuan ni, buka pusat pusat agihan lah, macam-macam. So ini adalah react ataupun kesan daripada kita tidak mahu kempen kibar bendera tu, tapi kita buat solution lain. Itu adalah benda yang saya kira tidak bagus lah, tidak perlu kita panjangkan lah. Tapi demikian keadaannya, kita lihat hari ini tekanan-tekanan yang berlaku ini adalah ujian kepada kita semua. Sama ada orang yang susah, of course ujian kerana berlaku kekurangan kepada mereka. Adapun kita yang mungkin ada kemampuan sedikit, ujian juga kepada kita. Adakah kita ini sudi atau tidak untuk berkongsi sebagian harta yang Allah anugerahkan kepada kita. So ini semua ujian kita. Kerana kalau kita ada lebihan harta, hanya sekadar kita melihat jiran tetangga atau sebahagian keluarga ataupun kenalan kita yang kesempitan kewangan ataupun kita kata dari segi keperluan kehidupan, tanpa kita menghulurkan bantuan, hanya kerana kita memikirkan kita punya kepentingan semata-mata, kita bimbang, itu semua akan membebankan kita di akhirat. Ini kita takutlah. Kerana insya-Allah jaminan Allah bagi kita yang menaffasa mukmin, maknanya kita membebaskan ataupun kita melonggarkan, meringankan kepayahan seseorang, sama ada muslim atau non muslim pun, insya-Allah pasti Allah akan memberi kita punya kehidupan lebih luas, ringan, dan dibukakan jalan. Kan kita tengok pada ayat berikutnya akan ada perbincangan itu. Baik, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu berbeza-beza. Ya, kita di antara saya dan tuan-tuan, kita semua berbeza, sama ada di sudut urusan dunia, demikian urusan akhirat. Kita ada banyak cabang kebaikan yang kita boleh buat. Ada orang yang contohnya saya mampu bertazkirah, saya berkongsi sedikit. Tuan-tuan yang mungkin tidak bertazkirah tapi menyediakan platform, menyediakan ruang untuk saya berkongsi pun adalah satu kebaikan. Tuan-tuan yang mendengar pun adalah satu ruang kebaikan. Tak mungkin saya hanya bercakap, tuan-tuan tak ada yang mendengar, bagaimana mungkin, kan? So ini semua ruang-ruang kebaikan yang kita dapat garap ketika hidup ini, berbeza-beza, dan kita pun tak tahu tahap keikhlasan kita, kesungguhan kita di segi amalan kita ini. Hanya diri kita saja yang tahu, dan kita
kita banyakkan istighfar, kita perbaiki diri kita bersama-sama, kita bertaubat kepada Allah, kita menginsafi segala kekurangan dan kita memohon agar kebaikan yang kita lakukan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima, pandang amalan kita. Kerana kita tahu bahawa tidaklah semua amalan kita ini memang betul soleh, kita kata bersih, telus, hati kita betul-betul ikhlas. Ia memerlukan kepada proses untuk kita lakukan itu dengan beberapa prasyarat yang ditetapkan oleh agama. Kerana nak beramal ni mesti perlu kepada metod yang betul, sunnah yang betul, cara yang betul, dan juga hati yang betul-betul tawajuh, maknanya solid untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dan Allah menyatakan adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Nampak kita sebut tadi, orang yang memberikan harta di jalan Allah dalam konteks hari ini, of course yang membantu jiran tetangga, membantu orang yang susah, yang viral di Facebook, di Instagram, di mana-mana yang kita tengok susah, dengan kemudahan yang ada, dengan kita boleh transfer saja, hanya menekan beberapa saat saja, setengah 30 saat ataupun setengah minit saja, kita dah boleh transfer amount tertentu untuk meringankan beban saudara mara kita. Jadi ini adalah satu jaminan daripada Allah Ta'ala yang menggambarkan jiwa atau hati orang yang melakukan apa dia tadi disebut saddaqa bil husna, yang benar-benar, ataupun a'ta, yang memberi. Dan kalimah yang diberikan digunakan di sini adalah a'ta atau i'ta, iaitu memberi, iaitu maknanya simbolik ataupun satu message yang disebut daripada ayat ini adalah pemberian. Jadi kena sangat dengan situasi kita hari ini yang berhajat kepada jiwa-jiwa yang memberi. Dan saya yakin orang khususnya penduduk atau jemaah surah An-Nur Bandar Puteri memang di kalangan dermawan, yang pemurah, yang banyak sumbangan-sumbangan yang telah kita buat dari segi pembinaan surau, tuan-tuan, yang saya dapat maklumat begitu pantas kutipan yang dibuat, masya-Allah tabarakallah. Tidak ada apa yang kita harapkan atau melainkan kita berdoa kepada Allah memberikan ganjaran yang selayaknya, memberikan gantian yang lebih luas di dunia dan di akhirat kepada dermawan-dermawan. So demikian Allah berikan lagi jalan ruang dan peluang untuk kita melakukan kebaikan dan terus menerus kita lakukan kebaikan tersebut. Baik. Tapi syarat dia apa? Allah kata tadi a'ta wattaqa. Jadi diikat kalimah a'ta tu dengan takwa. Kan? Tidaklah semata-mata memberi tapi riya, ujub, takabur. Ini pun satu keadaan yang menakutkan. Sebab tu kita sebut tadi bahawa bila kita buat satu kebaikan, kita nak kena perhati prasyaratnya itu. Itu yang menakutkan diri saya sendirilah. Iaitu apabila kita buat kebaikan, apakah benar-benar solid kebaikan itu tujuannya untuk meraih ganjaran Allah Ta'ala, atau ada elemen-elemen tertentu yang bercampur aduk. Ini yang kita bimbangkan. Sebab itu Allah Ta'ala mengikat faman a'ta fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang memberi dan wattaqa. Bukan memberi semata-mata. Kalau nak kira memberi ni, kita tengok orang yang bukan Islam pun juga sakan memberi juga, kita tengok. Tapi tidak ada apa-apa nilai di sisi mereka, melainkan mungkin mereka seronok bantu di dunia je lah, tapi akhirat kosong. Ataupun kadang-kadang kita tengok sebahagian lah, bukan semua, di sosial media. Kita tidak mempertikaikan kita kata dari segi niat manusia, tapi kita bimbang melihat kadang-kadang fenomena orang yang show off sangat memberi bantuan. Kita takut. Jadi saya menasihatkan diri saya lah terutamanya, dan kita semua, untuk kita berhati-hati dalam memberi ini. Kerana syaitan dan iblis ini sentiasa membisik. Walaupun ada alasan-alasan tertentu, seperti kita kata, saya memberi ni menunjukkan video ataupun program ini untuk menggalakkan orang lain juga memberi. Kita tidak menolak kempen-kempen begitu, tapi secara asasnya kita sebutkan bahawa setiap perkara yang tidak disembunyikan ataupun yang diappearkan, maksudnya diwarungkan, amat mudah untuk dimasuki jarum-jarum takabur, ujub, riak dan seumpamanya. Ada orang tanya, Ustaz, habis kalau orang yang sembunyikan memang takkan ada ujub, riak, takabur? Tak, kita tak kata macam tu. Pun boleh berlaku dia sembunyikan, tapi timbul juga ujub dalam jiwa, dia bangga, konon dia paling hebat memberi bantuan. Pun boleh rosak juga amalan. Cuma possibility-nya kurang berbanding daripada orang yang menunjuk-nunjuk ni. Kan, menunjuk mungkin okey lagi, kan menunjuk-nunjuk saya takut. Sini video. Cukuplah 1-2 sekadar mengabarkan kita ada buat bantuan, tak perlu berlebih-lebihan. Ini nasihat sposin daripada saya. Supaya kita
berjaga-jaga dalam amalan kita. Kemudian Allah menyatakan wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga Allah Taala, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi amalan itu tadi diikat dengan takwa dan iman. Apa maksudnya? Iaitu amalan itu diikat dengan keyakinannya terhadap janji Allah, ganjaran yang memang disediakan oleh Allah Ta'ala di medan akhirat kelak. Sebab tu kita kata kalau sekadar melakukan kebajikan tetapi tidak ada elemen keyakinan di sebalik ganjaran Allah Ta'ala, ini kita bimbang menjadikan amalan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Sekadar merancakkan diri untuk beramal, tapi kerana untuk disebut-sebut nama, untuk diagung-agungkan namanya, ini sangat menakutkan. Kerana kita beramal tidak lain dan tidak bukan tujuannya jelas satu, iaitu inginkan ganjaran, pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah kata fasan yassiruhu lilusra, kami akan pemudahkan baginya jalan kemudahan. Okey, jadi itu perbincangan ringkas kita malam ni. Saya tak berhajat untuk begitu panjang supaya kita lebih santai, ringan perbincangan kita, tidak memberatkan perbincangan kita, untuk kita melihat lebih kurang 7 ayat pada malam ini. InsyaAllah jika direzekikan kita akan membahaskan pada pertemuan yang lain sambungan daripada surah Al-Lail ini pada ayat yang ke-8 insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada pihak surau yang sudi memberi ruang dan peluang untuk saya berkongsi. Yang baik tentulah daripada Allah Taala, yang tersalah, tersasul, tersilap itu di atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya doakan tuan-tuan dan tuan-tuan, saya mohon doakan saya juga, kita sama-sama memperolehi kemudahan, kesenangan, kesejahteraan dan keselamatan daripada segala ujian ini. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.